الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. الحمد لله القائل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Surah Ibrahim ayat ke-33. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat ke-59. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, jadi orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah dan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi akan segala larangannya ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Sesungguhnya gerhana bulan yang berlaku pada malam ini merupakan salah satu daripada kejadian alam yang memperlihatkan kebijaksanaannya, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengetuk hati kita agar sentiasa bersyukur dan mengingati Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Peredaran bulan dan matahari teratur setiap hari tanpa pernah tercepat ataupun terlambat, merupakan antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Ibrahim ayat yang ke-33 yang membawa maksud, dan ia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, semua kejadian ini mengikut kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala serta mempunyai hikmah dan tujuan yang tersendiri. Antaranya bagi membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah, dan pada malam hari pula dapat berehat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Pergerakan matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga dapat digunakan oleh manusia untuk dijadikan takwim tahunan, iaitu berdasarkan pergerakan matahari bagi takwim Masihi dan peredaran bulan bagi takwim Hijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat yang kelima yang membawa maksud, Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, yakni terang benderang, dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu, yakni berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunaan yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, yang tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui, yakni hikmah sesuatu yang dijadikannya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, namun begitu, pada hari ini ada dalam kalangan masyarakat yang masih cenderung untuk berkumpul dan bersukaria menyambut peristiwa gerhana ini tanpa memikir dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, peristiwa ini merupakan satu keajaiban alam yang perlu disambut. Sedangkan kita perlu sedar bahawa gerhana bulan ini bukannya suatu peristiwa yang disambut untuk berseronok dan bukan juga untuk bersukaria. Sebaliknya, kita sebagai umat Islam dianjurkan supaya bersegera untuk melakukan amal-amal soleh apabila gerhana ini berlaku. Antara amalan yang dianjurkan ialah seperti salat gerhana, berdoa, berzikir, bertakbir, beristighfar, bersedekah dan sebagainya. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan kerana mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyakkanlah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan salat dan bersedekahlah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang yang beriman, kita hendaklah sentiasa berfikir tentang kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita mengenali akan sifat-sifat keagungannya Allah. Hal ini dikatakan demikian kerana gerhana bulan ini bukan sekadar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan tanda peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar sentiasa mengambil pengajaran, menginsafi diri dan muhasabah setiap kejadian alam yang berlaku. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hajj ayat yang ke-18 yang membawa maksud, tidaklah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan di antaranya termasuklah matahari dan bulan.
dan bintang-bintang, dan gunung ganang, dan pokok-pokok kayu, dan binatang-binatang, serta sebahagian besar daripada manusia. Dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kekufurannya dan maksiatnya. Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkannya. Oleh itu, sebagai hamba Allah, kita perlu merenung diri sendiri. Sejauh manakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita perlu menilai sebanyak manakah ibadat yang telah kita lakukan sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejauh manakah persiapan dan bekalan yang telah kita persiapkan dalam mengharungi perjalanan di alam akhirat nanti. Perkara-perkara inilah yang perlu menjadi tanda tanya kepada diri kita agar kita sentiasa istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak leka terhadap kehidupan dunia yang sementara sahaja ini. Ingatlah, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjemput kita, sedang kita belum lagi membuat persiapan dan persediaan yang sebaiknya dalam menghadapi hari pengakhiran tersebut. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada malam ini, mimbar mengharapkan agar kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan, kesedaran dan menguatkan lagi keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita memperbaiki diri dan mempertingkatkan amal soleh kita. Di samping memperbanyak bertaubat serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan kesilapan yang telah kita lakukan. Semoga gerhana yang berlaku ini tidak akan mendatangkan kesan yang buruk kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar dan kehidupan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Yang membawa maksud, dan dia memudahkan bagi kamu malam dan siang dan matahari serta bulan dan bintang-bintang, dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mahu memahaminya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله اتقوا الله
ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah ke atasnya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua peristiwa dan kejadian yang berlaku di alam dunia ini mempunyai rahsia, hikmah dan iktibar, sama ada yang jelas maupun yang tersembunyi. Ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yang membawa maksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi serta pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Oleh itu, marilah kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam peristiwa gerhana ini dengan menyempurnakan tuntutan Islam dan iman serta menghayati ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan, pertolongan dan panduan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abd al-Harith al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim bin al-Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zarif Sofia binti al-Marhum As-Sultan Al-Marhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor dan Cik Puan Besar Khalidah binti Mustamam, paduka puteri-puteri dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin waqdhuril kafarati wa mubtadi'il sayyi'atil wal musyrikin wa kull man huwa aduwwun lid-din. Allahumma asrif 'anna wa an sultanina wa an pemaisuri Johor wa anil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-qahd wal bala wal harb wal i'tida. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal fitan والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.
اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.